Assalamualaikum dan salam hormat. Seorang anggota polis berpangkat korporal maut selepas berlaku pergelutan bersama isterinya sebelum mangsa tertembak diri sendiri. Kejadian berlaku di sebuah rumah di apartmen Cyber City, Penampang, Sabah. Dalam kejadian pada 9.30 pagi itu, mangsa berusia 31 tahun berasal dari Johor dikatakan cedera di bahagian dada, manakala isterinya berusia 28 tahun tidak mengalami sebarang kecederaan. Polis menerima panggilan daripada orang ramai yang mendengar satu bunyi letupan kuat di kawasan berkenaan. Mangsa kemudian ditemui mati terbaring di ruang tamu dengan satu kesan tembakan di dada. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sementara itu, di Kuala Terengganu, seorang lelaki dihukum penjara 9 tahun selepas didapati bersalah merogol dan meliwat seorang gadis dipercayai teman wanitanya yang ketika itu berusia 16 tahun pada September 2014. Itu antara berita pilihan dalam kalender jenayah minggu ini. Saksikan. Polis menahan seorang lelaki bersama 3,400 biji pil kuda dianggarkan bernilai RM34,000 dalam serbuan di rumah di Rusila, Marang, Terengganu. Suspek berusia 35 tahun dan sudah berkeluarga itu ditahan dalam serbuan sepasukan pegawai dan anggota bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Marang. Ketika serbuan, suspek yang duduk di bahagian tepi beranda di luar rumah sedang menyembunyikan bungkusan plastik hitam di bawah beranda berkenaan. Seorang lelaki dihukum penjara 9 tahun selepas didapati bersalah merogol dan meliwat seorang gadis dipercayai teman wanitanya yang ketika itu berusia 16 tahun pada September 2014. Keputusan itu dibuat Hakim Asmadi Hussein selepas tertuduh Muhammad Syamil Asraf Kamaruzaman 20 tahun dari Kampung Wakaf Tembesu didapati bersalah terhadap 5 pertuduhan. Tidak tahan didera dan dipukul, seorang remaja lelaki nekat terjun dari tingkap sebuah pusat kebajikan 5 Julai lalu untuk bertemu dengan ibunya yang bekerja di Johor Bahru. Remaja berusia 14 tahun yang hanya dikenali sebagai Yo itu berkata, selepas berjaya melarikan diri, dia kemudian terpaksa meminta bantuan orang ramai untuk membeli tiket bas ke Johor Bahru. Sejurus bertemu ibunya, dia menceritakan segala kejadian yang menimpanya dan juga 5 lagi adik-beradik lain ketika berada di pusat kebajikan terbabit. 5 lagi adik-beradik Yo yang tinggal di pusat itu adalah kakak, abang serta 3 adik yang semuanya berusia 8 hingga 17 tahun dan mereka menetap di situ sejak hampir 4 tahun lalu selepas kematian bapa. Sementara itu, ibunya Pang Lan Cheng berkata, dia terkejut sebaik dimaklumkan mengenai kejadian itu, bergegas ke pusat kebajikan berkenaan untuk mendapatkan maklum balas. Juruteknik dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Johor Bahru atas pertuduhan membunuh jurutera Tan Chuen Teck 22 Jun lalu. Tertuduh Wong Jian Bun berusia 32 tahun yang mengangguk faham pertuduhan didakwa melakukan perbuatan demikian. Tertuduh Wong Jian Bun berusia 32 tahun yang mengangguk faham pertuduhan didakwa melakukan perbuatan demikian di Taman Indah Pura, Kulai, Johor Bahru. Mengikut fakta kes, tertuduh pada 8 hingga 11.30 malam 22 Jun lalu di Taman Indah Pura Kulai didakwa melakukan pembunuhan menyebabkan kematian mangsa yang berusia 31 tahun. 5 individu termasuk suami kepada seorang wanita yang mati dibunuh pada 4 Julai lalu dihadapkan ke Mahkamah Magistrate atas tuduhan terbabit. Lelaki itu N. Agilan bersama 4 rakannya dituduh membunuh P. Janti di rumahnya di Taman Semarak Nilai. Perbuatan itu dilakukan antara jam 8.45 pagi hingga 5.30 petang pada 4 Julai lalu. Sebaik pertuduhan itu dibacakan jurubahasa di hadapan Magistrate Rahimah Rahim, mereka mengangguk faham namun tiada pengakuan direkodkan. 8 ahli kumpulan geng 21 Japan termasuk ketuanya bergelar datuk dihadapkan ke Mahkamah Magistrate atas pertuduhan menganggotai kumpulan jenayah terancang. Tertuduh Datuk K. Elumalay bersama pengikutnya yang berpakaian lokap mengangguk faham pertuduhan yang dibacakan oleh jurubahasa mahkamah.
5 daripada tertuduh diwakili peguam manakala pendakwaan kes dikendalikan oleh pengarah pendakwaan negeri Johor Saiful Idris Zainuddin. Magistret Muhammad Azlan Shah Muhammad alias memerintahkan kes dipindahkan ke Mahkamah Tinggi pada 24 Ogos ini selepas mendengar permohonan Saiful. Kes berkenaan akan dibicarakan di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012. Saya menguruskan bahawa satu kejadian pagi tadi, lebih kurang jam 9.40 pagi tadi, pihak polis, Kemudian Polis Daerah Penampang telah menerima panggilan telefon daripada orang awam mengatakan ada bunyi letupan di tingkat 2 bangunan Cyber City ini, dan dia bergegas ke tempat itu dan pergi ke tempat kejadian. Dia dapati sebuah rumah pintunya terbuka dan melihat satu orang lelaki terbaring. Jadi pihak polis telah segera datang ke tempat kejadian ini dan mendapati seorang lelaki yang dimaksudkan terbaring tadi adalah anggota polis berusia 31 tahun. Dan di tempat kejadian ini dapati ada kesan tembakan di bahagian dada dia dan jahit dalam pinggang. Jadi siasatan lanjut pihak polis ini mendapati punca kejadian ini barangkali pergaduhan antara suami isteri lah, masalah keluarga dan berlaku pergelutan antara suami isteri ini dan kalau ikut maklumat awal ini si isteri ini cuba menyelamatkan suami suami ada pegang pistol masa itu dan dalam pergelutan ini tertembak. 3 lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bukit Mertajam Pulau Pinang kerana dituduh menculik budak lelaki berusia 10 tahun dan meminta tebusan lebih RM1 juta bulan lalu. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh Heng Tian Chuan, Goh Jit Yi dan Kwak Yong Lai selepas pertuduhan dibacakan terhadap mereka. Semua mereka secara bersama didakwa dengan mencapai niat bagi maksud mendapatkan wang tebusan itu dengan melarikan dan mengurung secara salah seorang kanak-kanak lelaki berusia 10 tahun. Mereka didakwa berbuat demikian di hadapan sebuah pusat tuition di Bukit Mertajam 3.50 petang 29 Jun 2016. Mahkamah kemudian menetapkan 22 September depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Baiklah, sekian sahaja kalender jenayah minggu ini. Untuk lebih banyak berita-berita menarik, ikuti kami di laman web harian Metro di www.hmetro.com.my dan untuk berita video layari YouTube Metro TV. Jangan lupa ikuti kami juga di platform laman sosial seperti di Facebook, Twitter, Instagram termasuk aplikasi HM Mobile dan HM News Channel. Jumpa lagi minggu hadapan. Saya Mazizul Dani. Assalamualaikum dan jumpa lagi.